Question 18 pula, dia bagi x follow binomial 200 and 0.7. Ini adalah binomial, bukannya normal. Dia suruh guna normal approximation. Guna normal approximation. So, apa yang awak kena buat, awak kena ingat macam ni. Kalau normal approximation, satu, pastikan x follow normal, mean, standard deviation, mean variance. Second, continuity correction. Dan yang ketiga, tukarkan z sama dengan x minus mu over standard deviation. Keempat, jawapan. Okay, so ini yang awak kena ingat. Jadi apa yang first awak kena buat, awak kena tukarkan dulu mean dan standard deviation. Mean dan variance, sorry. So kalau binomial, mean dia adalah 200 times 0.7 n darab p kan. So, kita tengok 200 darab 0.7. Sini kita dapat 140. Variance adalah NPQ. So, ni akan jadi 42. So, masukkan dalam tu lah. So, A ni sebenarnya adalah probability of x greater than equals to 130. Di mana x follow normal 140, 42. Okay, so lepas awak dah dapat dalam bentuk normal ni, baru buat continuity correction. So nak buat continuity correction ni, apa yang kita kena buat? Kita kena buat box tu. So sini 130, 131, 132, 129. So awak nak lebih daripada 130 dan 130 tu termasuk. So awak tanda dot ni dulu, apa yang termasuk. Okey, jadi lepas tu awak akan letak box di antara tengah-tengah mereka. Okey. Then awak nampak dekat sini yang saya tanda bulat ni lah yang kita perlu lorekkan. Okey, so kita tengok dekat sini yang mana permulaan box kita yang kita lorekkan tu, kita tengok dia mula dengan 129.5. So sebab itu sini akan jadi x greater than equal to 129.5. Okey, lepas dah buat ni, guna yang standard biasa, z sama dengan x minus mu over standard deviation tu, jadikan di dalam bentuk z pula. So 129.5 tolak dengan 140 bahagi dengan square root 42. Okay, then saya nampak dekat sini ambil 2 decimal place sahaja. So sini dah saya dapat negatif 1.62. Then kita tengok tak boleh terus direct guna table sebab kat sini z greater than equals to negative. Kita nak guna table kena z greater equal to positive. Jadi kita nampak dekat sini negatif 1.2 sebenarnya kawasan ini yang dia nak. Okay, so kita tahu dia adalah 1 minus probability of z less than equals to negative 1.62. Dan kita tahu kalau dia less than equals to negative 1.62, kalau less than baru dia reflect. Okay, jadi positif 1.62. So sebenarnya ini adalah 1 minus probability of z greater than equals to 1.62. So cari dalam table 1.62 tu apa nilai dia. Dan kita dapat dekat sini adalah ambil yang 1.6, lepas tu ambil yang 2. 0.0526. 0.0526. 1 minus 0.0526. Kita dapat sini 0.9474. Okay, so now let's look at B. So saya nak cari probability of x between 136 and less than 148. Okay, so dia macam tadi juga sebab dia benda yang sama kan. Jadi kita hanya terus direct untuk ke continuity correction. So jadi kita tengok sini 136 dia nak. So 137 bla 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 lah sampailah ke 147, 148. Tapi 148 ni dia tak nak. Jadi yang kita nak tu kita bulat. Kita nak. Okay. So ni 135. Okay, so kita buat table dekat mereka. Okay. So apa yang kamu nampak dekat sini, yang mana yang bulat tu itu yang awak highlight kan. So ini yang awak nak. So yang bila dah highlight, awak tengok kita punya table kita tu dia start dengan 135.5. So ni sebenarnya adalah 135.5. Kemudian ni jadi z. Jadi x, sorry. Kemudian x dia. Kemudian sini 147 sebab dia berhenti sampai sini kan.
So 147.5. So 147.5. So ini yang saya nak. Then barulah tukar X tu menjadi Z. So dia akan jadi sini 135.5 minus dia punya min dia berapa tadi? Okay, so 135.5 minus 140 over standard deviation square root 42. Ni Z. Ni 147.5 minus 140 over square root 42. Okay, then guna calculator. Hanya ambil 2 decimal place sahaja. So sini dapat negatif 0.69. Sini pula dapat 1.16. Okay, then kita akan illustratekan di dalam bentuk table, bentuk probability macam ni. So ni negatif 0.69. Sini pula adalah 1.16. So kawasan inilah yang dia nak. Okay, jadi bila kita tengok sebenarnya ada probability Z greater than equals to negatif 0.69 tolak dengan probability Z greater than equals to 1.16. Okay, macam tadi juga Z greater than equals to negatif 0.69 ni sebenarnya adalah 1 minus probability Z less than equals to negatif 0.69 minus probability Z greater than equals to 1.16. Okay, kemudian kita tahu less than or equal to negative dia sama greater than equal to positive. Dia boleh reflect. So sini jadi probability Z greater than equals to 0.69 minus probability Z greater than equal to 1.16. Then cari probability yang 0.69. Ambil yang 0.6. Kemudian kat atas dia tu 9. So kita nampak 0.2451. Okay, 0.2451. Kemudian tengok 1.1, ambil kat atas dia 6. So kita nampak sini 0.1230. 0.1230. So then guna calculator dapat nilai dia. So kita dapat sini 0.6319. Okay, so for C pula, dia nak cari probability of X less than 142. Okay, jadi kita macam tadi juga, kita kena buat continuity correction dahulu. So ni 142. So dia tak nak 142, dia nak adalah 141 sebab dia less than kan. So kawasan ini yang dia nak. So kita tahu kita punya table start dengan kita punya box tu start dengan 141.5. Sebenarnya ini adalah probability of X less than 141.5. Okay, then baru tukarkan menjadi Z. So this Z less than 141.5 minus 140 over standard deviation square root 42. Okay, so kita akan dapat kat sini 141.5 minus 140 divide by square root 42. So sini kita akan dapat 0.23. Z less than 0.23. Hanya ambil 2 decimal place sahaja, okey. Kemudian kita tengok dekat dalam table tak boleh terus direct ambil Z less than 0.23. Sebabnya kita punya table tu greater than. Jadi ini kawasan kita yang kita nak. So, kita nampak sebenarnya 1 minus probability of Z greater than 0.23 akan dapat jawapan kita untuk yang ni. So dia akan jadi sini 1 minus. Bila dah greater than baru kita boleh guna table. So 0.23. So kita ambil depan dia 0.2. Kat atas dia tu mesti 3. 0.2 3. So 0.4090. 4090. Okay, so dia akan jadi 2 tolak 0.4090. So dapat 0.591. Okay. Okay, untuk D pula, saya nak cari probability of X greater than 152. So, sama juga, kena buat continuity correction. So, 152 tu tak termasuk yang saya nak 153 dan ke atas. Okay, so ini kawasan yang saya nak. So, kita akan buat box dekat depan dia. So, dia adalah 152.5 lah. So, ini sebenarnya adalah X greater than 152.5. Okay, so baru masuk ke transform menjadi Z. So probability Z greater than 152.5 minus 140 divide by square root 42. So sini saya akan dapat gunakan. So kita dapat Z greater than 1.93. Okay, so ini boleh terus direct guna table lah sebab dia dah memang greater than kan.
So kita ambil 1.9. So 1.9 ambil kat atas dia 3. So 0.0268. 0.0268. Okay, for E pula, dia nak cari probability when X between 141 dan 146. Okay, so sama kena buat continuity correction. So sini 141, 142, up to 145, 146. Okay, dekat sini kan yang dia nak adalah 141 tu tak termasuk ya. So dia nak 142 lah. 146 pun tak termasuk, so dia nak 145. So ini je kawasan yang dia nak. Okay, jadi apa yang kita buat, kita letak je box dekat depan dia dengan kat belakang dia. So kita nak tengok dia ni punya continuity correction dia adalah 141.5. Yang kat belakang ni adalah 145.5. Okay, dan baru transform menjadi Z. So dia akan jadi 141.5 tolak 140 bahagi square 42. Ni 145.5 tolak 140 bahagi square 42. Okay, then guna kalkulator. Sini dapat 0.23. Okay, sini pula dapat 0.85. Okay, kemudian kita kena illustratekan dia. Manakah sebab nak guna table kan, nak guna table. So sini 0.23 duduk kat kawasan ini, 0.85 duduk kat kawasan ini. So inilah yang dia nak. So boleh terus direct guna table. Probability Z greater than 0.23 minus probability Z greater than 0.85, baru dapat kawasan ini yang kita lorek ni lah. Jadi bila guna table 0.23, awak tengok 0.2 atas dia 3. 0.2 atas dia 3. So kita nampak 0.4090. Dapat 0.4090. Kemudian 0.8. Kita tengok 0.8. Kemudian atas dia 5. So ni 0.1977. 0.1977. Dan kita pun buatlah dia punya pengiraan. Dapat sini nilai dia 0.2113. Okay, habis kan? Alright, that's all.